Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tugasan ini merupakan tugasan kerja kursus bagi subjek sosiologi dalam pendidikan di bawah bimbingan Puan Amalina binti Suhaimi. Kenalkan, saya Aisyah Zafira binti Zulkifli bersama ahli kumpulan saya ialah Farul Nazifah binti Muhammad Saleh dan Farah Wahidah binti Tajuddin. InsyaAllah kami akan membentangkan dapatan kami dan hasil perbincangan kami melalui video ini. Antara perkara-perkara yang akan dibincangkan ialah penerangan tentang definisi sosiobudaya. Yang kedua, kami akan bentangkan isu-isu akibat kepelbagaian sosiobudaya di sekolah dan implikasinya terhadap pendidikan. Seterusnya, kami akan sampaikan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi dan peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam menangani cabaran tersebut. Apakah definisi sosiobudaya? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kepelbagaian didefinisikan sebagai berbagai-bagai, manakala sosiobudaya pula didefinisikan sebagai amalan berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir daripada pelbagai pegangan. Kepelbagaian sosiobudaya boleh dilihat dari beberapa aspek, iaitu dari segi bahasa, bangsa, adat resam, struktur masyarakat atau kelas sosial, kepercayaan serta jantina. Dalam masyarakat, kumpulan etnik ciri-ciri perbezaan seperti bahasa, agama dan budaya selalunya menghalang integrasi sosial dan perpaduan sukar dicapai. Maka, para guru perlu memahami kewujudan pelbagai budaya masyarakat Malaysia agar dapat mengaplikasikannya dalam proses pengajaran dan seterusnya melahirkan warga negara yang bersatu padu dan harmoni. Malaysia sangat unik kerana kepelbagaian sosiobudayanya dari pelbagai aspek. Guru merupakan ejen penting ke arah pembentukan masyarakat yang dinamik dan harmonis. Kesedaran atas tanggungjawab ini sangat penting bagi mencapai aspirasi negara. Faktor kepelbagaian sosial budaya yang bakal kami kupaskan adalah berkenaan dengan 3 isu. Yang pertama adalah berkenaan dengan bahasa, yang kedua berkenaan dengan kaum dan agama, dan yang ketiga berkenaan dengan struktur sosial. Isu yang pertama ialah berkenaan dengan bahasa, merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 mengatakan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Justeru, bahasa Melayu perlu digunapakai di dalam urusan rasmi seperti di institusi pendidikan. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir pelajar golongan minoriti orang asli di sekolah contohnya yang bertutur menggunakan bahasa ibunda dan dialek. Mereka bukan hanya menggunakan bahasa ibunda mereka ketika berinteraksi dengan keluarga, malah mereka turut menggunakannya untuk bertutur semasa berada di dalam kelas dan juga persekitaran sekolah seperti di kantin, perpustakaan dan sebagainya. Bahasa Melayu pula kurang digunakan. Oleh sebab itu, boleh dikatakan bahasa Semai ialah bahasa utama, bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, manakala bahasa Inggeris sebagai bahasa yang ketiga. Justeru, apa implikasinya? Kesannya, murid akan mengalami masalah untuk berkomunikasi. Mereka bukan sahaja mengalami kesukaran untuk berinteraksi bersama rakan-rakan, malah bersama guru di dalam kelas. Murid tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru dan guru juga sukar untuk memahami keperluan diri murid. Bahkan, murid orang asli khususnya seringkali tercicir dalam pelajaran. Mereka gagal untuk menguasai asas kemahiran 3M, iaitu kemahiran membaca, mengira dan menulis. Disebabkan jurang perbezaan inilah, mereka menjadi kurang bermotivasi dan bersikap rendah diri dan hanya bergaul dengan kelompok mereka sahaja. Isu yang kedua ialah isu berkaitan kaum dan agama. Seperti mana yang kita ketahui, sekolah merupakan institusi yang mengumpulkan pelbagai kaum dengan budaya dan agama yang berbeza. Justeru, wujud pelbagai nilai dan kepercayaan yang diwarisi daripada nenek moyang dan ibu bapa pelajar, yang mana kepercayaan tersebut kemudiannya dibawa ke sekolah. Implikasi daripada perbezaan ini, wujud sifat prejudis dalam kalangan pelajar, sudah menjadi trend pelajar untuk tidak bercampur gaul dan berinteraksi secara aktif dengan kaum yang lain. Anak-anak Melayu, Cina dan India lebih selesa untuk bergaul bersama kaum masing-masing dan menjadikan interaksi dan komunikasi antara kaum amat terhad.
Pelajar hanya mementingkan kumpulan etnik sendiri dan cenderung untuk bersama dengan kumpulan yang mempunyai persamaan latar belakang. Ini dapat dilihat ketika pelajar melakukan aktiviti yang melibatkan kerjasama dan kolaboratif. Budaya negatif seperti ejek-mengejek juga turut berlaku. Hal ini menyebabkan salah faham dan konflik mudah tercetus. Isu ketiga ialah struktur sosial dari sudut sosioekonomi. Kemiskinan keluarga dan faktor ekonomi dalam kalangan ibu bapa sedikit sebanyak memberi kesan terhadap keyakinan pelajar untuk mencapai cita-cita yang mereka impikan. Keluarga yang berpendapatan rendah tidak mampu untuk menyediakan kemudahan pembelajaran anak-anak seperti pakaian, alatan persekolahan dan buku-buku rujukan. Keadaan ini jelas dapat dilihat apabila wabak pandemik COVID melanda negara. Hanya ibu bapa yang berkemampuan yang mempunyai ekonomi yang baik sahaja dapat menyediakan kemudahan anak-anak iaitu alat peranti untuk anak-anak mereka terus belajar secara atas talian. Implikasi daripada perbezaan ini, pelajar-pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan akan kurang bermotivasi untuk pergi ke sekolah disebabkan tiada kelengkapan sekolah yang sempurna. Walau bagaimanapun, ada di antara mereka yang ingin keluar dari keadaan sosio-ekonomi keluarga yang rendah, tetapi ketidakmampuan ibu bapa mereka menjadi antara faktor penghalang untuk mengubah nasib keluarga. Impaknya, anak-anak akan terus mewarisi kebapaan keluarga mereka. Bukan itu saja, perkara ini turut akan memberi implikasi kepada pendidikan negara kerana kurangnya golongan kecendekiawan pada masa akan datang, sedangkan negara sangat memerlukan golongan ini untuk membawa negara ke arah lebih maju sekaligus mendepani dunia yang semakin mencabar. Kini semakin mencabar. Cabaran guru amat besar khasnya apabila berhadapan dengan pelajar yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dari sudut status sosial yang berbeza, tahap pendidikan keluarga yang berbeza dan cara komunikasi sesama mereka juga berbeza. Cabaran seterusnya, guru perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran dalam menyatukan pelajar yang mempunyai pelbagai sosial budaya ini. Contohnya, ilmu tentang kebudayaan kaum lain supaya guru boleh menyampaikan maklumat dengan lebih tepat mengenai kebudayaan kaum kepada pelajar di sekolah. Terdapat sekurang-kurangnya 2 peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam menangani cabaran tersebut, iaitu: pertama, guru sebagai penyampai ilmu kenegaraan dan perpaduan. Pembentukan semangat kenegaraan sangat penting agar pelajar sedar akan kepentingan diri mereka sebagai seorang warga negara yang baik. Melalui pendidikan sejarah contohnya, pelajar akan lebih memahami dan menyedari kepentingan perpaduan tanpa mengira kaum, agama, jurang bahasa dan sebagainya. Jika tidak mengajar subjek sejarah, guru boleh menggunakan pendekatan yang menghubungkan ilmu kenegaraan dengan mata pelajaran yang guru ajar di sekolah. Seorang guru perlu melengkapkan diri dengan ilmu perpaduan. Jika guru itu kurang ilmu tentang perpaduan, aktiviti pengajaran dan pembelajaran mungkin terjejas, terutamanya jika ditanya soalan-soalan tentang isu-isu sensitif oleh para pelajar. Seterusnya, yang kedua, guru sebagai murabbi suri tauladan. Guru umpama cermin. Guru perlu sentiasa menampilkan diri dengan tingkah laku yang positif, terutamanya bersemangat tinggi dalam penerapan perpaduan di sekolah. Manakala tingkah laku yang negatif, terutamanya sikap perkauman, perlulah dihindari oleh guru. Guru berperanan dalam menyamaikan nilai murni dalam diri pelajar agar mereka saling hormat menghormati, saling bekerjasama, saling bantu-membantu tanpa mengira perbezaan budaya, agama dan bangsa. Penghayatan nilai murni merupakan satu dasar yang boleh memberikan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Kesimpulannya, sekolah merupakan antara institusi penting yang berupaya membantu dalam pembentukan perpaduan kaum melalui proses sosialisasi yang melibatkan pelbagai ejen seperti guru dan rakan sebaya. Dalam konteks ini, guru merupakan ejen yang lebih berautoriti sekaligus dapat memberi impak yang lebih positif ke arah pembentukan perpaduan kaum di sekolah.
Para guru terutamanya di peringkat sekolah rendah merupakan ejen sosialisasi yang penting dalam menyatupadukan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum, seterusnya membentuk kesedaran generasi muda mengenai tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih Daun Keladi. Semoga pembentangan kami ini dapat kami aplikasikan ketika berada di sekolah nanti. Saya akhiri pembentangan kami dengan serangkap pantun. Bunga kemboja baru mengembang, harum mewangi di tengah laman. Erat perpaduan, bangsa berbilang, kemakmuran bersama menjadi tujuan. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.